Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما وارزقني فهما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar jemaah kita di Masjid An-Naim pada malam ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sentiasa. Dan alhamdulillah pada malam ini kita bertemu sekali lagi untuk menyambung perbincangan kitab kita iaitu 40 hadis sahih kisah ghaib dan ajaib yang disusun oleh Profesor Dr. Omar Sulaiman Al-Ashqar. Dan alhamdulillah juga pada malam ini kita sudah berada di perbincangan kisah kita yang ke-23. Okey, kisah kita yang ke-23 bertajuk sesungguhnya dia berada di dalam syurga Firdaus yang lebih tinggi. Perbincangan kita pada malam ini akan bermula dari muka surat 117. Jadi bagi mereka yang memiliki kitabnya, sila kita buka sama-sama kitab kita dan kita baca dan hayati hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan ini. Baik, hadis ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu an. Anas radhiyallahu an dia ada menceritakan kepada kita tentang kedatangan seorang wanita yang digelar sebagai Ummu Harithah. Ummu Harithah ni maksudnya ibu kepada Harithah. Okey, ibu kepada Harithah. Jadi Anas radhiyallahu an dia menceritakan begini. Dia kata anna umma Harithata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad halaka Harithah yauma badrin asabahu gharbu sahmin. Jadi di sini Anas dia cerita ada satu hari Ummu Harisah ini dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana pada waktu itu Harithah ni anak dia ya. Harithah dia mati syahid dalam peperangan Badar. Peperangan Badar ni ialah peperangan yang pertama dalam sejarah Islam. Jadi Harithah dia meninggal, dia mati syahid dalam peperangan tersebut dalam keadaan dia terkena dengan panah yang tidak tahu daripada siapa. Jadi panah ni biasalah dalam medan peperangan akan ada banyak panah yang tersasar, yang terkena, yang nak ditujukan kepada orang lain tapi terkena pada orang lain. Begitu jugalah sebab peperangan ni kecoh kan, terlampau dahsyat. Maka kita pun tak pasti siapa yang terkena siapa, siapa yang bunuh siapa, siapa terpanah siapa, wallahu a'lam. Tahu-tahunya sudah mati syahid. Jadi pada waktu itu di sini Ummu Harithah dia datang dalam keadaan yang biasalah ya, kita kata gini, seorang ibu bila dia kehilangan anaknya, itu kematian anaknya dalam keadaan yang sedih, sugul, dia datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia kata begini pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, qad alimta mawqi'a Harithata min qalbi." Dia kata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau tahu bagaimana kedudukan Harithah itu dalam hati aku." Maknanya dia nak kata, wahai Rasulullah, kau tahu betapa sayangnya aku kepada Harithah. Itu maksudnya. Nabi tahu bagaimana kedudukan Harithah itu dalam hati Ummu Harithah. Jadi Ummu Harithah ini dia pun kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata begini, fa in kana fil jannah lam abki alaihi. Ummu Harithah kata, jika Harithah itu Allah tempatkan dia di dalam syurga, maka aku tidak menangisi kematian dia. Ini kata Ummu Harithah. Kalau Harithah ini tempatnya dalam syurga, aku tak nak nangis lah. Dia kata gitu. Aku tak nak nangis lah.
atas kematian dia. Maknanya dia berbahagia, dia bergembira atas kematian itu. Dan tapi dia kata gini, sebaliknya, illa saufa tara ma asna. Tapi jika tidak, kau akan nampak sendiri apa yang akan aku lakukan. Maknanya macam ancamannya kan. Macam ancamannya kan. Sekarang anak aku dekat mana? Syurga ataupun di mana? Ataupun sebaliknya. Dia begitu. Jadi bila Nabi SAW mendengar ibu ini datang dalam keadaan yang sangat subur, namun dia beritahu kepada Nabi jikalah anak dia yang mati syahid ini yang bernama Harithah itu berada dalam syurga, dia tak nak nangis lah. Tapi kalau sebaliknya maknanya dia nak nangis lah. Itu maksudnya gitu. Nabi SAW pun bersabda kepada Ummu Harithah. Nabi kata begini kepada dia. Faqala, Nabi SAW pun bersabda, laha habilti. Faqala laha, habilti ajannatun wahidah, hiya innaha jinanun kathira, wa innahu fil firdausil a'la. Ini kata Nabi SAW. Nabi kata kepada dia, kepada Ummu Harithah ini kan, Nabi kata kepada dia, Nabi SAW pun kata kepada Ummu Harithah ini, kamu bersedih atas kematian anakmu? Apakah kamu menyangka yang syurga ini satu sahaja? Nabi kata kepada dia, adakah kamu menyangka syurga ini satu sahaja? Nabi kata gini, sungguh dalam syurga terdapat banyak tingkatan. Dan Harithah, dia berada di syurga Firdaus. Syurga Firdaus yang paling tinggi, iaitu paling teratas. Hadis ini riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi itulah secara ringkasnya hadis yang dimuatkan dalam kisah kita yang ke-23 ini. Dan pengajarannya juga ringkas, dimuatkan dalam kitab kita. Baik, kita lihat begini. Ada beberapa pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah yang ringkas itu tadi tentang Ummu Harithah yang datang bertemu dengan Nabi SAW yang bertanyakan tentang kedudukan anaknya Harithah yang telah mati syahid dalam peperangan Badar, terkena anak panah yang tidak diketahui daripada siapa itu tadi. Jadi di sini pengajarannya yang pertama ialah kelebihan syuhada perang Badar, iaitu kelebihan mereka yang mati syahid dalam peperangan Badar ialah berada di syurga Firdaus. Okey, di syurga Firdaus iaitu syurga yang paling tinggi. Jadi inilah kedudukan tinggi yang dicapai oleh Harithah bin Suraqah radhiyallahu an dengan gugurnya beliau sebagai seorang yang syahid dalam peperangan tersebut. Jadi dalam hadis ini kita dapati bahawa Nabi SAW menjelaskan kepada kita syurga ini dia ada banyak tingkatan. Maka kita faham, syurga tu bukan satu level sahaja. Tetapi syurga ini ada bertingkat-tingkat. Dan menerusi hadis ini juga yang boleh kita fahami ialah tingkatan yang paling tinggi ialah syurga Firdaus. Dan di situlah tempat yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan Harithah bin Suraqah radhiyallahu an itu tadi sebagai ganjaran kepada beliau yang telah bersama-sama berjuang mengorbankan jiwa dan raganya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam peperangan Badar itu. Dan inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan kepada Ummu Harithah radhiyallahu an. Oleh kerana syurga Firdaus ini adalah syurga yang paling tinggi tingkatannya, maka sebab itu dalam sebuah hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita agar sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala memasukkan kita ke dalam syurga Firdaus. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Majah dengan sanad yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda begini. Nabi kata, al-jannatu mi'atu darajatin kullu darajatin minha ma bainas sama'i wal ard. Syurga memiliki 100 tingkatan. Bayangkan syurga ada 100 tingkatan. Lalu Nabi kata apa? Kullu darajatin minha ma bainas sama'i wal ard. Setiap tingkatan, setiap level kita akan dapati bahawa keluasannya adalah antara langit dan bumi.
jarak antara satu level ke satu level, satu tingkat ke satu tingkat, antara langit dan bumi. Boleh dibayangkan ya, keluasannya, kemewahannya, kegahannya setiap tingkat yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan untuk syurga. Lalu Nabi SAW bersabda lagi tentang syurga ini. Nabi kata, wa inna a'lahal firdaus. Dan yang paling tinggi antara tingkat-tingkat itu ialah syurga Firdaus. Wa inna awsatahal Firdaus. Dan yang paling tengah itu juga adalah syurga Firdaus. Wa innal arsya alal Firdausi. Dan arash Allah Subhanahu Wa Taala berada di atas syurga Firdaus. Bermakna syurga Firdaus ini dia sangat dekat dengan arash Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi SAW menceritakan minha daripada syurga Firdaus ini tufajjaru anharul jannah, dipancarkan sungai-sungai syurga. Bermakna syurga yang berada di bawahnya, tadi syurga Firdaus tu paling tinggi kan? Okey, di bawah syurga Firdaus ini ada syurga-syurga yang lain. Dan di dalam syurga memiliki sungai-sungai yang mengalir yang begitu jernih, bersih. Nabi kata melalui ataupun daripada syurga Firdaus inilah dipancarkan sungai-sungai mengalir terus ke dalam syurga-syurga yang lain. Daripada atas, daripada syurga Firdaus yang tinggi itu mengalirlah sungai-sungai masuk ke dalam syurga-syurga yang lain. Dan Nabi pun kata begini, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ, jika sekiranya kalian ingin meminta kepada Allah, فَسَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ, dan jika sekiranya kalian ingin meminta Allah kepada Allah, itu nak minta kepada Allah masukkan kita ke dalam syurga, maknanya di sini Nabi ingatkan kepada kita fasaluhul firdausa, maka mintalah kepada Allah dengan syurga Firdaus. Bermakna sesiapa saja di kalangan orang yang beriman layak untuk meminta, berdoa kepada Allah agar memasukkan dia ke dalam syurga Firdaus. Bermakna juga syurga Firdaus bukan hanya diperuntukkan untuk mereka yang mati syahid itu tadi. Sesiapa sahaja di kalangan kita boleh minta kepada Allah. Adakah Allah akan berikan? Itu terserah kepada Allah. Tugas kita ialah mohon tanpa henti, minta kepada Allah yang baik-baik. Dan antara yang terbaik di sini ialah syurga Firdaus. Boleh kita minta. Okey, baik. Seterusnya kita lihat pada pengajaran kita yang kedua di situ. Ahli keluarga dan rakan-rakan mengucapkan takziah atas musibah yang menimpa dan menyabarkan keluarganya. Jadi di sini kita lihat jika ada di kalangan teman-teman kita yang ditimpa dengan musibah, ia merupakan satu hal yang sunnah untuk kita mengucapkan takziah, untuk kita mengucapkan hal yang baik-baik kepada mereka. Sebagaimana Ummu Harithah itu tadi, bila dia datang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan yang ditimpa dengan musibah, Nabi SAW memberikan kepada dia dengan ucapan-ucapan yang baik. Nabi menjelaskan kepada dia tentang syurga, dan Nabi SAW menyebutkan keutamaan yang Allah berikan kepada anaknya Harithah yang telah mati syahid itu. Jadi bila kita nak aplikasi dalam konteks kita hari ini, jika ada teman-teman kita yang mana kehilangan ibu, ayah ataupun ahli keluarga ataupun dia kehilangan temannya, maka di sini tugas kita ialah untuk mengucapkan hal yang baik-baik, mendoakan yang baik-baik sebagai bentuk kita ini prihatin sebagai seorang mukmin yang bersaudara. Baik, akhir di sini. Pengajaran kita yang terakhir. Selain Allah Subhanahu Wa Taala, hanya Rasulullah SAW dengan kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala yang boleh menjamin kedudukan seseorang sama ada dia berada di syurga ataupun neraka. Jadi ini adalah keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi SAW. Nabi SAW Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada baginda dengan kebenaran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan wahyu kepada baginda untuk mengetahui di manakah kedudukan seseorang
sama ada ia di syurga ataupun di dalam neraka. Jadi kita ni sebagai manusia biasa yang bukan Nabi tidak ada hak untuk menentukan adakah orang itu dalam neraka ataupun dalam syurga. Yang penting dia kita ni jemaah sebagai seorang yang beriman kepada Allah, yang kita gelarkan diri kita sebagai seorang Muslim, Muslimah yang melihat saudara kita sebagai seorang Muslim dan Muslimah juga, kita mendoakan yang baik-baik kepada mereka. Jadi kita jangan cakaplah, oh dia ni memang ahli neraka ni, oh ni ahli syurga ni, bukan begitulah ya. Kita doakan yang baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan mereka yang beriman, mereka yang kita kenal sebagai seorang Muslim yang telah meninggal dunia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan mereka dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan jika sekiranya mereka ini memiliki dosa, Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan, lalu Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan mereka juga ke dalam syurganya. Jadi begitulah keadaan kita. Namun untuk kita meletakkan ataupun memberikan sesuatu situasi yang pasti kepada orang itu bukan tugas kita. Kita serahkan ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey jemaah, itu sahaja perbincangan kita pada malam ini. Sebelum itu suka untuk saya maklumkan bahawa malam ini adalah kuliah kita yang terakhir kerana kita akan cuti rehat. Kuliah akan direhatkan sempena Ramadan, kemudian kita akan menyambut bulan Syawal kan, insya-Allah. Apa-apa pun kita jumpa nanti setelah selesai Ramadan, kemudian Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memanjangkan usia kita, dapat kita bertemu dengan bulan Ramadan, dapat kita beribadah di dalamnya, supaya kita dapat meraih banyak maghfirah, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jumpa lagi kita, mudah-mudahan nanti dapat dimaklumkan juga nanti ya di dalam social media, masjid dan sebagainya akan dapat ditahu bila kuliah kita ini akan disambung kembali. Okey, saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.